Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada pensyarah KMC 4023 Rehabilitation Counselling, iaitu Dr. Azhara binti Anwar. Saya Muhammad Marsyadi bin Murtada akan membentangkan report interview yang saya buat berdasarkan interview with parents that have autistic spectrum disorder children. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai latar belakang klien yang saya temubual. Klien bernama Maliana, dan Maliana adalah seorang gadis berusia 28 tahun. Beliau tinggal dan berada di bawah jagaan ibu bapanya di Selangor. Beliau menghidap autism sejak kecil. Ibunya menceritakan bahawa Maliana sekarang mengambil bahagian di pusat pemulihan komuniti di Semenyih bersama dengan rakan autistiknya yang lain. Sebelum ini, Maliana pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Rincing dan memasuki aliran pendidikan khas. Maliana juga memasuki Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing di bawah aliran pendidikan khas setelah dia mencapai usia 13 tahun. Disebabkan pandemik COVID-19, Maliana sekarang hanya duduk di rumah dan tidak dapat menjalani latihan di pusat pemulihan dalam komuniti di Semenyih. Ibunya menceritakan bahawa Maliana tidak dapat bertutur dalam bahasa yang betul ketika berkomunikasi dengan orang lain daripada usianya yang kecil. Untuk pengetahuan Dr. Azhar, 3 tahun yang lalu Maliana menjalani pembedahan di Hospital Kajang untuk mengeluarkan 15 gigi kerana gigi beliau yang telah dijangkiti. Maliana juga tidak dapat berjalan seperti kanak-kanak yang lain dan hanya dapat berjalan ketika beliau berusia 3 tahun, dan ianya juga dilatih oleh ibu bapanya di rumah dengan membawa Maliana ke taman permainan dan tempat-tempat yang lain seperti pantai. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai functional limitation yang dihadapi oleh klien saya disebabkan autism. Pertama adalah tantrum. Apabila klien saya mengalami tantrum, beliau harus dipegang oleh semua ahli keluarga beliau kerana beliau cuba mencederakan dirinya dengan menggigit tangan dan memukul kepalanya. Yang kedua adalah mobility. Beliau perlu menggunakan kerusi roda untuk bergerak pada jarak yang jauh yang diperlukan kerana otot bahagian bawah kaki miliknya tidak begitu kuat. Yang ketiga adalah penjagaan diri. Beliau memerlukan penjagaan diri dalam kehidupan rutin hariannya seperti makan dan minum dan mandi. Yang keempat adalah komunikasi dan interaksi sosial. Beliau mempunyai komunikasi lisan dan non-verbal yang begitu lemah, yang menyebabkan beliau kurang pemahaman komunikasi lisan, dan ia menyebabkan anggota keluarga beliau sukar untuk memahami beliau. Beliau juga perlu mendapat latihan yang betul dari pakar untuk meningkatkan kemahiran motor dan teknik untuk melatih dan cuba berkomunikasi bersama ahli keluarganya yang lain. Yang kelima adalah masalah pergigian. Beliau perlu berjumpa doktor gigi, dentist di Hospital Kajang secara berkala kerana 3 tahun yang lepas beliau kehilangan 15 gigi dan perlu menjaga gigi yang baki gigi yang masih tinggal. Yang keenam adalah masalah kesihatan. Maliana perlu berjumpa doktor untuk mengambil darah, memeriksa tekanan darah dan menetapkan ubat sawan serta ubat kolesterol dari doktor di Hospital Kuala Lumpur. Baik, seterusnya saya akan membincangkan mengenai aktiviti kehidupan utama atau kemahiran hidup bebas ataupun kemahiran belajar yang terjejas yang dihadapi oleh klien saya, iaitu yang pertama adalah masalah pembelajaran.
Maulana mempunyai masalah pembelajaran di mana beliau di pusat pemulihan dalam komuniti. Beliau duduk di atas kerusi dan enggan melakukan aktiviti yang dilakukan oleh rakan-rakan yang lain seperti bersenam, memegang sudu atau memegang objek dengan beliau mengeraskan diri beliau. Ketika beliau merasa terpaksa melakukan aktiviti tersebut, Maulana akan kejadian itu akan menyebabkan Maulana untuk tantrum dan menyebabkan guru atau pelatih di sana membiarkannya duduk di kerusi hingga masa untuk beliau pulang ke rumah. Ibu bapanya juga melatih Maulana, tetapi mereka mengatakan bahawa ketika mereka melatih Maulana, mereka tidak sanggup memaksanya kerana mereka kasihan melihat Maulana. Ibu bapanya menghantarnya ke sekolah di pusat pemulihan dalam komuniti Semenyih dengan harapan guru atau pelatih dapat menolong mereka dalam melatihnya mengajar kemahiran asas dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah penjagaan diri dalam kehidupan seharian. Maulana tidak boleh makan tanpa ibu bapa atau adik-beradiknya kerana beliau tidak boleh makan secara sendiri. Beliau perlu diberi makan pada setiap waktu makan. Beliau juga tidak dapat memandikan diri beliau sendiri dan perlu dimandikan adik-beradiknya. Selain itu juga, beliau juga memakai pampers kerana tidak pandai pergi ke tandas. Beliau memerlukan latihan dari pakar dalam bidang ini. Seterusnya, beliau juga memerlukan dibawa berjalan-jalan setiap petang dengan kereta untuk mengelakkan beliau tantrum pada waktu malam. Maulana juga tidak boleh bersendirian kerana beliau akan menjadi marah jika beliau tidak melihat orang lain di rumah tersebut. Beliau juga akan tantrum jika adik-beradik atau ibu beliau yang lain terlambat memberi makan seperti makan malam. Dan kadang-kadang beliau terpaksa dipimpin oleh adik-beradiknya ke meja makan kerana mempunyai otot kaki yang lemah. Major life activities that are affected. Yang ketiga adalah komunikasi. Maulana menghadapi masalah komunikasi kerana beliau mempunyai masalah lisan. Beliau hanya boleh memanggil abah dan emak untuk ibu bapanya, akan untuk meminta makanan, alan untuk berjalan dan andi untuknya meminta dimandikan. Jadi, ahli keluarganya mempunyai masalah sekiranya Maulana jatuh sakit kerana mereka tidak tahu bahagian mana yang Maulana sakit. Ini terbukti bahawa ketika Maulana mengalami sakit gigi dan membuat Maulana mengamuk, tetapi ahli keluarganya tidak tahu punca sakit itu dari mana. Sebelum ahli keluarganya mengetahui bahawa Maulana mempunyai sakit gigi, amukan Maulana seolah-olah didera dengan mencederakan tangannya sehingga lebam dan memukul kepalanya ke lantai. Ini membuatkan ibu bapanya memanggil ustaz untuk datang mendapatkan rawatan kerana mereka menyangka bahawa ada gangguan makhluk halus dan itu adalah penyebabnya. Tetapi ia menjadi lebih teruk. Dan ketika Maulana terpaksa dimasukkan ke Hospital Kajang, doktor mengambil masa seminggu untuk mengkaji mengapa Maulana menjadi seperti itu. Maulana terpaksa melalui pelbagai proses seperti seperti CT scan, X-ray dan sebagainya. Dan ada satu ketika doktor pakar pergigian daripada Hospital Sedang datang melawat Hospital Kajang, dan mereka secara willingly untuk memeriksa Maulana selama 1 jam dan memberitahu bahawa Maulana sebenarnya sakit gigi. Yang keempat adalah mobility. Maulana memerlukan kerusi roda untuk bergerak ke tempat yang jauh.
Ayahnya akan membawa dan menyimpan kerusi roda di dalam kereta dan menggunakannya hanya jika beliau perlu, kerana Maliana boleh berjalan kaki ke tempat di mana beliau memerlukan jarak yang dekat sahaja. Tapi jarak jauh beliau memerlukan penggunaan kerusi roda. Sekiranya keluarga beliau keluar untuk makan bersama, mereka akan membawa kerusi roda dan akan menggunakannya jika tempat letak kenderaan terlalu jauh dengan restoran yang hendak mereka makan. Okey. Ibu bapa Malana biasa membawa Malana ke pusat pemulihan di Ceras. Okey. Selama seminggu sekali, tapi tidak ada kemajuan kerana Malana mengeraskan badannya selama ini dengan duduk di atas lantai. Mereka tidak dapat pergi setiap hari kerana kesuntukan masa dan jarak yang jauh untuk mereka sampai ke sana. Ibu bapa mereka hanya dapat menghantar Malana di pusat pemulihan dalam komuniti dan belajar di sana. Okay, yang ke 5, iaitu pemeliharaan kesihatan. Okay. Malana harus mengambil ubat sawan, ubat kolesterol dan ubat tekanan darah tinggi pada setiap hari dan setiap waktu malam. Ini disebabkan arahan dan preskripsi daripada doktor Hospital Kuala Lumpur. Sekiranya keluarga ini pergi bercuti, Ibu Malana akan memastikannya bahawa beliau akan membawa ubat itu ke dalam beg tangannya. Okey, seterusnya saya akan membincangkan mengenai cadangan atau strategi untuk mengurangkan halangan yang dihadapi oleh Malana, iaitu yang pertama iaitu mengenai masalah pembelajaran. Okey, Malana perlu belajar di kelas di mana gurunya adalah guru yang berpengalaman ataupun pelatih yang berpengalaman. Bapanya dulu pernah membawa Malana ke pusat pemulihan di Kajang dan tempat itu memang profesional dan komited untuk membantu kanak-kanak autism. Tetapi ketika ayahnya mendapat tahu bahawa terdapat banyak pelajar Cina di dalamnya, ayahnya menarik diri kerana bimbang anaknya akan makan makanan yang dihidangkan bersama-sama dengan pelajar Cina. Okey. Jadi intervensinya, ibu bapa Malana perlu mencari organisasi yang berkebolehan dan memberikan komitmen yang baik dalam mendidik Malana. Okey, yang kedua adalah mengenai penjagaan ini dalam kehidupan seharian. Okey, Malana perlu belajar mengurus dirinya dalam kehidupan seharian, bermula dari perkara asas seperti memegang sudu atau memegang cawan, dan lama-lama ia akan menjadikan kebiasaan dalam diri beliau. Okey. Dan perkara ini harus dipaksa dan ahli keluarga tidak boleh melatihnya kerana mereka akan cepat merasa kasihan terhadap Malana. Okey. Latihan ini harus dilakukan oleh Malana dengan pengawasan pelatih yang mempunyai lesen ataupun pengalaman yang banyak. Ini kerana di pusat pemulihan dalam komuniti, kebanyakan pelatih atau guru bukanlah pelatih yang mempunyai pengalaman dan berkelayakan. Dan kalau kita tengok kebanyakan guru atau pelatih di situ hanyalah pekerja sambilan. Oleh itu, ibu bapanya perlu mencari organisasi yang mempunyai pekerja berpengalaman dan berkelayakan sepenuhnya dalam mengajar kanak-kanak dengan autism. Ketiga adalah komunikasi. Ahli keluarganya memainkan peranan penting dalam berinteraksi dengannya. Ini adalah kerana dengan perbualan harian, Malana dapat mengenali dan mengenal pasti bahasa atau isyarat yang ditunjukkan oleh ahli keluarganya. Contohnya, ahli keluarga harus kerap mengatakan nak makan, dan akhirnya beliau akan dapat mengucapkan kata makan tersebut. Yang paling penting, ahli keluarga harus selalu berinteraksi dengannya dan menghabiskan dan meluangkan masa dengan Malana dengan bercakap dengannya. Yang keempat adalah mobility. Malana memerlukan sokongan daripada ahli keluarganya dengan melatihnya untuk berjalan di sekitar rumah untuk menguatkan otot bahagian bawah otot kakinya.
Okey, ini perlu dilakukan secara berkala kerana kebanyakan pada masa itu Malana hanya akan duduk atau berbaring. Jadi senaman ini harus selalu dilakukan untuk menguatkan bahagian bawah kaki beliau. Okey. Yang kelima adalah penyelenggaraan kesihatan. Okey. Malana perlu menggosok gigi setiap malam. Ini kerana beliau akan menutup mulutnya dan akan tantrum untuk tidak menggosok gigi. Beliau kini hanya tinggal beberapa gigi dan perlu dijaga dengan rapi dan baik. Ibu bapanya boleh membeli berus gigi elektrik yang senang digunakan kerana berus boleh digerakkan ketika suis di handle berus gigi tersebut ditekan. Okey, ini juga akan membuatkan lebih mudah bagi ibu beliau untuk menggosok gigi Malana dengan hanya memasukkan berus gigi dan mengarahkan berus gigi itu ke arah gigi saja dan menekan suis dan berus itu akan bergerak. Okey, selain itu Malana juga perlu mengambil ubat kolesterol, ubat sawan dan ubat tekanan darah tinggi pada setiap malam. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.